Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sarah Ismail dalam Buletin MBI edisi ke-20. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Berikut fokus utama edisi kali ini. MBI wujud bandar persahabatan bersama negara Turkiye. Ipoh perintis bandar ekonomi donat. Bandaraya Ipoh berpotensi jadi lokasi tarikan penggiat seni. Majlis Bandaraya Ipoh MBI sekali lagi mengurak langkah ke hadapan dengan jalinan kerjasama mewujudkan Bandaraya Persahabatan bersama Bursa Metropolitan Municipality Council Turkiye. Jalinan kerjasama bersama pihak berkuasa tempatan PBT di Turkiye itu dizahirkan dengan kunjungan hormat daripada Ketua Pegawai Syarikat Orakçı Makina Ergun Sensoy serta Pengurus Jualan dan Pemasaran Ceyhun Khan baru-baru ini. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain, pelbagai perkara akan dirangka menerusi usaha sama itu, khususnya daripada sudut pelancongan, pelaburan serta teknologi. Ini kita nak penetrate market. Jadi maknanya Ipoh kalau kita bercakap untuk menjadi sebuah bandaraya pelancongan dan menggerakkan kita punya ekonomi, suka atau tidak kita kena bergerak pada pasaran-pasaran baru. Jadi kalau kita ada hubungan baik dengan Turki, dan kita tahu Turki ada sebuah negara yang ada pengaruh besar di Asia Barat dan juga di Eropah Timur. Jadi melalui Turki kita mungkin boleh bawa orang ramai lagi, sama ada pelancong, pelabur daripada wilayah-wilayah tersebut ke bandara itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas kunjung hormat itu di Pejabat Datuk Bandar di Ipoh. Sementara itu, Ceyhun berkata pihaknya berharap dengan kerjasama itu nanti akan memberi banyak impak positif kepada dua bandaraya khususnya dan negara amnya. Alright, the sharing with the technological things between Ipoh and our, Bursa and our companies, because we are very good with the waste management service and waste management equipments. In that case, we hope that we can help each other here. We can increase our collaboration, and this collaboration will take us to another steps in the future. Ekonomi mampan dan biodiversiti yang dimiliki Ipoh antara faktor bandaraya itu sesuai diangkat sebagai perintis bandar ekonomi donat yang pertama di rantau Asia. Pengarah Eksekutif Sunway Centre of Planetary Health, Sunway University Malaysia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berpandangan, keperluan itu berdasarkan taburan penduduk dengan mengambil pendekatan serupa seperti yang dilaksanakan Amsterdam dalam menerapkan model ekonomi berkenaan. Jelas beliau, struktur atau asas kesinambungan yang dimiliki Ipoh berupaya merealisasikan bandaraya ini sebagai bandar ekonomi donat 2027. Jadi ini satu peluang untuk menjanakan ekonomi cara baru, cara mampan yang dapat lebih inklusif dan juga merapatkan jurang-jurang antara kerajaan, sektor swasta, sektor civil society, masyarakat dan sebagainya, dan menimbulkan satu konsep di mana apakah sebenarnya kejayaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Simposium Ipoh Sejahtera 2030 di Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Darul Rizwan, Dr. Maisara Ahmad, Ahli Majlis Bandar Ipoh serta pelbagai wakil agensi kerajaan dan swasta. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sedang merangka kerjasama dengan Majlis Bandaraya Ipoh MBI bagi mempromosi Ipoh sebagai lokasi wajib penggiat seni menjalankan penggambaran. Pengerusi FINAS, Senator Datuk Seri Zurainah Musa berkata, usaha itu bertetapan dengan hasrat FINAS untuk membangun dan mengembangkan lagi aktiviti seni di Malaysia.
Menurutnya, Ipoh mampu menjadi lokasi tarikan para penggiat seni dalam dan luar negara apabila memiliki bentuk muka bumi yang bergunung ganang dan unik. Yang mustahabnya adalah lokasi. Lokasi itu amat penting dan kita di Malaysia ni amat bertuah sebab kita ada banyak greens, ya, kehijauan, kita ada gunung, kita ada laut. So ini memainkan peranan yang penting untuk membuat keputusan bagi pihak pembikin filem daripada luar negara untuk datang buat syutingnya di negara kita. Dan dengan adanya lokasi ini dan dengan adanya bantuan dan sokongan daripada Finas, ia adalah satu gandingan yang sangat mantap. Dan insya-Allah Finas juga akan mewar-warkan dan akan mengesyorkan supaya pembikin filem daripada luar negara jika nak buat syuting, datanglah ke Ipoh. Beliau ditemui pemberita selepas kunjung hormat dan perbincangan bersama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin di MBI. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Pincer MBI Studio Sendirian Berhad, Kafi Yi. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Majlis Bandari Ipoh MBI telah diadakan baru-baru ini. Program anjuran Jawatankuasa Kecil Hal Ehwal Agama Islam MBI itu disertai kira-kira 100 kaki tangan. Sambutan yang bermula pada pukul 9 pagi itu didahului dengan selawat ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW oleh para peserta dan tetamu jemputan. Program pada hari itu diteruskan dengan bacaan suci ayat Al-Quran. Pada majlis tersebut, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin turun menyampaikan ucapan dan merasmikan program berkenaan. Turut hadir memeriahkan majlis Ketua Whip MBI, Ahli Majlis, Setiausaha Bandaraya, pengarah dan ketua-ketua jabatan. Sementara itu, sambutan Maulidur Rasul turut diraikan di Masjid Muhyiddin Shah di Ipoh. Sambutan yang bermula pukul 7 malam itu turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Antara pengisian program sempena sambutannya adalah persembahan kasidah dan selawat oleh kumpulan nasyid Katronada dan Tausiah yang disampaikan Ustaz Haji Saiful Azizi Abdul Manaf merangkap Ketua Penolong Jaib Bahagian Pengurusan Masjid. Tema sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1444 Hijrah ialah Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Bagi meningkatkan lagi kualiti persekitaran di kawasan Buntung Ipoh, Majlis Bandaraya Ipoh MBI memberi sumbangan tong sampah percuma kepada penduduk setempat. Menerusi program membudayakan amalan penggunaan tong sampah di kalangan warga kota itu, lebih 700 unit tong sampah 120 liter telah diedarkan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, tujuan MBI menggerakkan program di Buntung itu adalah untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai zon contoh selain dianjurkan sempena sambutan perayaan Deepavali. Kita telah menyerahkan lebih daripada 38,000 tong sampah di seluruh sekitar Bandar Ipoh ni, meliputi 84 taman, ya. Dan capaian ini 85, ya. Jadi itulah kita nak maklumkan bahawa program ni akan berterusan dan kita jangkakan sehingga hujung tahun ni kita boleh menyerahkan sekurang-kurangnya 40% pegangan kediaman dalam kawasan Bandar Ipoh. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan tong sampah percuma sempena program memudayakan amalan penggunaan tong sampah di kalangan warga kota di Buntung Ipoh. Hadir sama dalam program berkenaan Ahli Majlis MBI A. Ganesan, MS Jaya Gopi, S. Jaya Ganesh dan G. Tilat Raj. Seramai 50 warga kerja Majlis Bandaraya Ipoh MBI kaum India menerima sumbangan khas sempena menyambut perayaan Deepavali. Pemberian tersebut dilaksanakan menerusi program MBI Prihatin. Datuk Bandar, Datuk Rumaizi Baharin berkata sebanyak RM5,000 diperuntukkan bagi program tersebut. Dia macam kita bagi duit raya, betul ada sikit kita bagi kopi daripada Canjang. Jadi untuk sikit lah, bukanlah banyak, untuk membiayai lauk pauk ke makan untuk Deepavali tu, ya. Sambutan, ya. Kita tahu keadaan sekarang ni kos meningkat. Jadi kemungkinan kita boleh bantulah sikit, ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan sumbangan khas sempena perayaan Deepavali di MBI. Hadir sama Ketua Whip Ahli Majlis MBI Abu Bakar Hussein, Ahli Majlis A. Ganesan, S. Jaya Ganesh, G. Tilat Raj dan Ketua Jabatan MBI. Sambutan perayaan Deepavali di Ipoh dimeriahkan lagi dengan penganjuran Karnival Deepavali 2022.
Program yang berlangsung di Little India Ipoh itu menyajikan pelbagai bentuk jualan barangan pakaian, aksesori dan makanan yang boleh didapati dengan harga murah dan berpatutan. Berucap pada majlis perasmian karnival berkenaan, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, penganjuran program seumpama itu akan menceriakan lagi suasana di kawasan berkenaan selain menjadi tarikan utama pengunjung untuk datang ke Ipoh. Jelas Datuk Rumaizi lagi, program inisiatif Diamonds Project Enterprise itu juga akan memantapkan lagi keharmonian dan perpaduan masyarakat setempat. Sebanyak 80 buah gerai tersedia dan pengunjung boleh hadir memeriahkan karnival itu bermula 8 pagi sehingga 12 tengah malam. Terdahulu, Datuk Rumaizi diiringi Ahli Majlis Bandaraya Ipoh G. Tilak Raj dan Pengarah Diamonds Project Enterprise N. Satya Narayanan mengunjungi beberapa gerai yang dibuka di karnival berkenaan. Baiklah saudara, laporan itu menutup Bluetin MBI edisi ke-20. Jangan lupa saksikan Bluetin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam hormat.